Yang berhormat Tuan Muhammad Nasir bin Zakaria, Padang Terap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Muhammad Padang Terap di atas soalan yang dikemukakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, pada masa ini perancangan pejawatan yang disediakan berdasarkan kepada beban kerja dan tidak mengambil kira keperluan gender. Kementerian Kesihatan Malaysia masih lagi mengalami kekurangan petugas-petugas wanita, khususnya doktor untuk tujuan ini. Tetapi Kementerian Kesihatan mempunyai peraturan di mana pesakit wanita yang dirawat atau diperiksa oleh petugas lelaki perlu ada seorang penjawat awam perempuan yang menjadi chaperon dengan izin untuk menemani doktor lelaki semasa rawatan diberikan. Walau bagaimanapun, sekiranya ada permintaan khusus daripada pesakit yang ingin mendapatkan perkhidmatan dari pakar sakit puan wanita, pihak Kementerian Kesihatan akan memenuhi permintaan tersebut bergantung kepada terdapatnya petugas dan doktor wanita di hospital atau klinik yang berkaitan. Tan Sri Yang Di-Pertua, semua graduan dalam bidang perubatan dilatih dalam bidang-bidang utama perubatan, termasuklah bidang kebidanan dan sakit puan yang meliputi kes-kes bersalin supaya dapat menjadi seorang doktor yang kompeten dan boleh ditempatkan di mana-mana fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memberikan rawatan kepada rakyat. Dengan ini di fasiliti kesihatan tertentu, termasuklah di kawasan pedalaman, kadangkala tiada doktor wanita yang bertugas di mana rawatan kes bersalin masih perlu diberikan kepada rakyat dan diberikan oleh doktor lelaki. Latihan dalam bidang kepakaran pelbagai disiplin, termasuklah bidang kebidanan dan sakit puan, terbuka kepada semua pegawai perubatan, sama ada lelaki atau perempuan, bergantung kepada minat masing-masing. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia tidak bercadang untuk menghadkan nisbah kemasukan pegawai perubatan yang mengambil kepakaran dalam bidang kebidanan dan sakit puan dari segi janda. Di samping itu, terdapat ramai doktor wanita yang memilih bidang-bidang lain seperti bidang kepakaran dalam bidang ortopedik, forensik, onkologi, bedah otak dan sebagainya, bukan hanya bidang kebidanan dan sakit puan. Tan Sri Yang Di-Pertua, berdasarkan statistik tahun 2011, seramai 1.150.205 orang pesakit telah mendapat rawatan sebagai pesakit dalam dan pesakit luar di klinik pakar kebidanan dan sakit puan di hospital-hospital Kementerian Kesihatan. Oleh itu, nisbah seorang pakar sakit puan kepada pesakit adalah seorang pakar kepada 4.695 orang pesakit. Terdapat seramai 245 orang pakar kebidanan dan sakit puan sehingga 10 September 2012, di mana seramai 109 orang pakar lelaki dan 136 orang pakar perempuan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Kementerian mengakui kekurangan doktor sakit puan ini. Tapi pada masa yang sama, saya ingin bertanya kepada pihak kementerian. Saya mendapat maklumat ramai daripada doktor-doktor wanita yang tidak selesa bekerja di hospital kerajaan yang menyebabkan mereka lari ke sektor swasta. Apakah sebenarnya yang berlaku? Kerana maklumat yang saya terima, mereka bukannya tidak selesa dengan gaji yang diterima, tapi dengan layanan pihak kementerian atau beban kerja yang cukup berat. Yang kedua, berkaitan dengan penawaran untuk kos sakit puan ini, saya difahamkan bahawa banyak yang berminat untuk menyambung pelajaran peringkat pakar, tetapi peluang yang ditawarkan oleh pihak kementerian cukup terbatas, menyebabkan mereka tidak boleh menyambung pelajaran mereka. Ada yang terpaksa menunggu begitu lama untuk menyambung pelajaran. Dan saya ingin bertanya kepada pihak kementerian juga, adakah pihak kementerian berhajat untuk menubuhkan hospital wanita? Kalau tandas wanita ada, gerabak kereta api wanita ada,
Tapi adakah pihak kementerian mempunyai minat untuk menubuhkan hospital yang khusus untuk merawat sakit-sakit puan ataupun sakit-sakit untuk pesakit wanita ini? Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Padang Terap di atas soalan tambahan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, kita tidak menolak ada di antara pakar gynecology atau pakar sakit puan yang telah meletak jawatan atas sebab-sebab tertentu, sama ada dinyatakan atau tidak. Ada yang berhijrah ke perkhidmatan swasta dan ada juga memilih untuk melanjutkan pelajaran ataupun berhijrah ke luar negara. Namun sekiranya kita melihat keadaan ini merupakan perkara yang biasa Yang Berhormat. Kita tidak boleh generalize dengan izin mengumumkan bahawa melihat sesuatu isu itu dalam keadaan yang umum. Memang jika diperincikan Yang Berhormat, sebab-sebab yang dinyatakan termasuklah ganjaran dan sebagainya, itu kita tidak menolak. Tetapi kalau diumumkan bahawa sebab utama adalah disebabkan layanan, saya kurang bersetuju dari aspek itu Yang Berhormat. Namun pada masa yang sama juga saya ingin menyatakan di sini bahawa peluang yang diberikan kepada pakar-pakar kita untuk melanjutkan pelajaran ataupun melakukan sub kepakaran terbuka luas Yang Berhormat. Terbuka kepada kedua-dua, sama ada kepada doktor wanita ataupun doktor lelaki seperti yang saya nyatakan. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, di peringkat Kementerian Kesihatan, dalam inisiatif kita menambah bilangan pakar, Kementerian Kesihatan telah juga menambah slot pelajaran bagi program sarjana perubatan di institusi pengajian tinggi awam daripada 450 ke 600 slot pada sesi 2010-2011 Yang Berhormat, dan 800 orang mulai sesi 2011-2012 bagi memberi peluang lebih ramai pegawai perubatan kita untuk mengikuti program sarjana. Sehubungan dengan itu diharapkan lebih ramai lagi pakar perubatan kita dapat hasilkan demi meningkatkan mutu dan prestasi perkhidmatan perubatan di dalam negara kita. Selain daripada itu Yang Berhormat, Kementerian Kesihatan juga menawarkan sebanyak 150 slot beasiswa setiap tahun untuk latihan pelbagai sub kepakaran, apatah lagi dalam bidang gynecology ataupun sakit puan, memang kita mengutamakan sekiranya ada pegawai-pegawai kita yang berminat. Dan untuk menjawab persoalan Yang Berhormat mengenai hospital wanita, pada ketika ini kita mempunyai hospital wanita dan kanak-kanak yang terdapat di negeri Sabah, hospital wanita dan kanak-kanak Likas, dan hospital wanita dan kanak-kanak Kuala Lumpur sebenarnya dalam perancangan pembinaan di bawah rancangan Malaysia yang ke-10 Yang Berhormat. Dan kita juga mewujudkan maternity block. Pada ketika ini servis maternity block terdapat di Seremban Negeri Sembilan, di Ipoh dan juga di Kuala Terengganu. Memang pada ketika ini untuk menjawab persoalan Yang Berhormat tadi, kita telah mewujudkan hospital untuk wanita, satu yang telah beroperasi iaitu di Likas Sabah, dan satu lagi dalam proses pembinaan iaitu di bawah rancangan Malaysia yang ke-10, hospital wanita dan kanak-kanak Kuala Lumpur. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua.